Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua di hari Ahad yang bahagia ini? Diharap dan didoakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kesihatan dan kemudahan dalam setiap urusan yang kalian lakukan kerana Allah Ta'ala, insya-Allah. Okey. Hai Ida. Waalaikumsalam. Okey, boleh tolong share tak Soleha punya link FB Live pada hari ini supaya lebih ramai yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Okey. Seperti kebiasaan, Soleha mulakan sharing ilmu pada hari ini dengan selawat dan juga doa, kerana di dalam selawat terdapat banyak sangat keberkatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey. Ada yang excited dan tertunggu-tunggu sharing Soleha hari ini? Okey, tajuk hari ini adalah sharing yang ke-162 dari Soleha. Tajuknya adalah The Power of Sabar. Sabar ni adalah salah satu kunci sebuah kejayaan yang sangat mahal, yang susah orang nak jaga dalam diri masing-masing. Okey, sebelum Soleha bercakap lebih lanjut, apa kata Soleha perkenalkan diri Soleha terlebih dahulu kepada new follower dan new friend list FB Soleha. Alhamdulillah, nama diberi Soleha binti Mat Taha, berusia 31 tahun. Alhamdulillah, merupakan great leader bagi kawasan Keluang Johor. Alhamdulillah, telah memiliki lebih 300 orang ejen yang berdaftar under tim Soleha. Alhamdulillah, Soleha merupakan bekas graduan daripada Universiti Sains Islam Malaysia, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, pengkhususan dalam kos fiqh dan fatwa. Okey, salam ukhuwah dan salam perkenalan daripada Soleha. Buat semua yang belum mengenali dan baru nak mengenali, okey. Tajuk live hari ini adalah The Power of Sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadilah kita manusia yang sentiasa sabar, yang sentiasa redha dengan setiap ujian dan cabaran yang Allah titipkan dalam kehidupan kita. Kita hadapi dengan rasa sabar yang tinggi. Sebabnya sabar ni adalah sesuatu perkara yang sangat mahal, yang sangat susah nak dijaga oleh kita semua manusia biasa. Seperti dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dan seperti dalam hadis-hadis yang lain, kebanyakannya kalau kita ada musibah, ada ujian, ada sebarang masalah yang melanda, kita dianjurkan untuk membuat dua perkara, iaitu kalau kita ditimpa ujian dan musibah, hendaklah kita solat dan sabar. Dua perkara ni kalau kita jaga, insya-Allah kejayaan akan datang pada kita dengan mudah dan kita dapat konsisten dan istiqamah dalam amalan serta ibadah kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik setiap hari. Kita semua nak Allah sayang kan? So, banyak-banyakkan sabar, banyak-banyakkan muhasabah diri dan banyak-banyakkan menginsafi kesalahan dan kesilapan diri sendiri. Sebabnya, setiap kali kita buat salah, setiap kali kita buat dosa, hendaklah kita bertaubat dan meminta keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan top up ilmu, banyakkan upgrade ilmu, banyakkan upgrade iman dan amal kita setiap hari.
Dengan cara berdakwah pun setiap hari, kalau kita konsisten, insya-Allah Allah akan berikan ganjaran yang berlipat kali ganda. Cuma adakah kita sabar atau tidak? Yes, memang ujian untuk seorang pendakwah dan dai ini adalah sangat berat. Sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diuji. Lagilah kita manusia biasa ni yang sentiasa buat dosa, yang sentiasa pelupa dan sentiasa nak diingatkan. Tapi Rasulullah yang bersifat maksum pun sentiasa kuat dan sentiasa diuji. Siap dilemparkan dengan batu dan siap dilemparkan dengan najis. Namun baginda Rasulullah tak pernah putus asa, tak pernah berhenti berdakwah selama bertahun-tahun lamanya. Oleh itu marilah kita sama-sama contohi perjuangan dakwah Rasulullah. Kalau kita tiba-tiba rasa nak down, kita rasa penat, kita rasa lelah, apa kata kita renungkan perjuangan baginda Rasulullah. Bagaimana dari kecil beliau telah keluar berniaga, kemudian beliau bersambung berdakwah dari bandar ke bandar yang lain untuk menyebarkan agama Islam. Sama juga macam kita, di zaman sekarang ni, cara kita adalah platform melalui online, marketing besar-besaran ataupun offline. Semua kita boleh masuk platform mana yang kita boleh bawa dakwah FTR ni ke seluruh pelosok dunia. Tak ada apa yang mustahil kalau kita bersungguh-sungguh nak buat sampai jadi. Sebab tu jangan putus asa setiap hari. Marketing kita dengan Allah kita jaga sungguh-sungguh. Jangan kita rasa penat sebab setiap apa pengorbanan masa, jiwa, tenaga yang kita lakukan setiap hari ni akan Allah balas dan akan Allah ganjarkan di syurga yang terindah nanti. The power of sabar. Kalau kita tak sabar, macam mana kita nak berjaya? Baru sedikit diuji, baru kena ejek sikit, baru kena perli sedikit, kita dah goyah, kita dah goyang, dah tak boleh nak teruskan dakwah. Padahal baru sedikit. Cubalah kita ingat dan selalu cek diri kita. Allah bagi ujian adalah mengikut kesanggupan diri kita, adalah mengikut kemampuan. Allah tak zalim, Allah maha adil. Dan Allah tahu ujian-ujian yang Allah berikan ni adalah tanda rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. So jangan sesekali kita putus asa, jangan sesekali kita rasa nak marah dekat Allah, nak merajuk dekat Allah. Sebabnya Allah rindu dekat kita, Allah sayang dekat kita. Allah nak kita selalu dekat dengan Allah, tak melupakan Allah walau sesaat. Sebab tu Allah turunkan ujian. Sebab Allah tahu kita mampu hadapi, kita mampu atasi, kita mampu keluarkan diri kita daripada kemelut serta masalah dan ujian yang Allah titipkan. Cuma Allah nak tengok apa yang kita boleh buat, apa yang kita akan buat setiap kali Allah berikan ujian, Allah berikan hadiah sebenarnya. Pernah tak anda dengar ayat ni? Setiap kali hujan turun pasti akan muncul pelangi yang indah. Ibaratnya begini, setiap kali ujian yang Allah berikan, selepas itu pasti ada hadiah yang menyusul. Allah dah janji setiap ujian yang aku berikan pasti ada hadiah dan imbalan yang Allah bagi ganjarkan dekat kita asbab kesabaran kita. Itulah dia the power of sabar. Lagi satu, kalau kita dalam situasi di mana kita perlukan keputusan nak buat sesuatu, result ataupun segala kata putus, apa kata sebelum kita buat keputusan, apa kata kita tabayun dan siasat dahulu. Apa punca ujian tu berlaku, apa punca masalah itu berlaku, and then kita cari Allah dan kita bicara dengan Allah. Apa yang perlu aku buat ni untuk menghadapi setiap ujian yang engkau turunkan kepadaku, ya Allah? Apa lagi yang perlu aku buat untuk menarik perhatianmu, ya Allah? So kita tarbiyah diri kita, didik diri kita supaya sentiasa kita nak raih kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab manusia ni memang mudah lupa.
memang mudah lupa diri. Sebab tu kena ada orang yang sentiasa mengingatkan, orang yang sentiasa menegur, orang yang sentiasa berpesan-pesan. Macam Solehah sharing ilmu hari ini, inilah antara pesanan-pesanan dan kata-kata serta sharing ilmu daripada Solehah kepada follower di luar sana. InsyaAllah sedikit sebanyak boleh membuka pintu hati dan juga boleh membuka pintu hidayah untuk kita berazam untuk berubah menjadi lebih baik. Kita nak Allah sayang kita, kita nak Allah kasih kita, so kita kena buat apa yang Allah suka dan apa yang Allah suruh, amar ma'ruf nahi mungkar tu kita tinggalkan, insya-Allah. Itulah sebaik-baik manusia. Lagi satu, apa itu the power of sabar adalah bila kita sentiasa trust the process. Proses nak berjaya ni bukanlah 1-2 hari punya proses. Tapi proses nak berjaya ni dia akan memakan masa yang agak lama, mengikut step by step. Follow the flow yang Allah telah tetapkan. Allah sebaik-baik perancang. Apa yang Allah jadikan hari ini, apa yang Allah jadikan hari seterusnya, itulah yang terbaik buat kita. Kalau doa kita masih belum makbul, ketahuilah kalian bahawa Allah makbulkan doa hamba-hambanya tak cepat, tak lambat, tapi tepat pada masanya. Sebab Allah ni maha baik, Allah ni maha bijaksana, Allah maha mengetahui apa yang terbaik buat kita. Sebab tu kalau kita ada minta apa-apa dengan Allah masih belum tertunai, sebab Allah akan berikan apa yang kita perlu, bukan apa yang kita nak. Allah beri apa yang kita perlu. Kalau benda tu tak perlu buat kita tapi kita nak juga, sebab tu Allah tak makbulkan. Sebabnya Allah bagi apa yang kita perlu sahaja, yang betul-betul penting dan berguna serta bermanfaat buat diri kita, insya-Allah. Okey? Seterusnya, apa tanda seorang manusia tu sentiasa sabar dalam hidup dia? Iaitu dia sentiasa bersangka baik dan sentiasa berfikiran positif kepada orang lain. Dia tak peduli apa orang nak kata. Tak apalah orang nak kata aku itu ini, yang penting aku nak rebut kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Macam Solehah bagi tahu tadi, kita sebagai dai, kita sebagai pendakwah memang ada cabaran-cabarannya. Sebabnya bila ada kita nak lagi naik satu level, kita kena ada cabaran. Bila kita nak grow lebih tinggi, challenge tu akan sentiasa ada step by step. Contoh, challenge nak capai 3 angka lain, challenge nak capai 4 angka lain, challenge nak capai 5 angka juga lain cabaran dia. So, adakah kita sabar, trust the process? Sentiasa bersangka baik dengan Allah. Allah beri apa yang kita perlu. Segala apa yang kita fikirkan, sangkaan kita, itulah yang akan kita dapat. Sebab tu saya selalu kata, sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tu kan yang maha menciptakan segala isi alam ini. Kenapa kita nak bersangka buruk dengan Allah, berkata yang tidak baik kepada Allah? Hendaklah kita bertaubat dan insaf ke atas diri kita sendiri. Sebabnya kita banyak bersangka-sangka buruk dengan Allah, banyak bersangka buruk dengan manusia, tak suka dengan kejayaan orang lain. Orang dapat kejayaan dia asbab usaha dia. Orang yang berjaya ni asbab Allah berikan dia hadiah mengikut tawakal dan usaha dia non-stop. Allah maha adil, pegang tu. Jangan kita rasa iri hati, jangan kita rasa dendam, jangan kita rasa tak suka dengan kejayaan orang. Bila orang lain berjaya, apa kata kita mendoakan kejayaan dia? Anda pernah dengar tak kickback doa? Kickback doa tu di mana kalau kita mendoakan sesuatu yang baik kepada saudara kita, insya-Allah doa yang kita doakan kepada saudara kita tersebut akan berbalik kepada diri kita semula. Itu adalah kickback doa. Sebab tu jangan doa yang buruk-buruk. Allah tak akan makbulkan doa yang buruk-buruk ni. Allah hanya memakbulkan doa yang tepat
yang betul, yang tak menzalimi orang lain. Allah akan memakbulkan doa-doa yang hatinya suci, hatinya tak penuh dengan segala dosa dan kekotoran, busuk hati, penyakit hati tu tak ada. So mari kita sama-sama bermuhasabah diri untuk menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Sebab kita manusia ni memang ada je ujian yang melanda. Solehah sendiri pun ada ujiannya. Cuma macam mana cara kita nak handle emosi kita, cara kita bijak kita macam mana, cara nak jadi problem solver yang bijak, apa yang perlu kita buat? Adakah kita terus melayan kelelahan, terus melayan kemurungan dan tak nak bangkit? Anda nak berjaya, anda kena sabar, anda kena buat segala apa yang Allah suruh, beribadah seikhlas hati, jaga zikrullah dan sedekah zakat jangan lupa. InsyaAllah kita nak jadi kesayangan Allah, hendaklah kita buat apa yang Allah suka. Kalau kita tak buat apa yang Allah suka, kita lakukan banyak maksiat, lakukan banyak dosa, tak nak bertaubat setiap hari. Sebab tu diri kita semakin jauh daripada Allah. Dan di mana sabar? Di mana sabar itu? Sebab sabar itu adalah separuh daripada iman. Di mana iman kita? Iman yang sentiasa turun naik. Macam mana kita nak cover? Macam mana kita nak handle iman kita ni? Adakah setakat solat, puasa, zakat tanpa mengambil peduli hubungan antara Allah, hubungan antara manusia, silaturahim, menjaga hati orang, semua tu akan diambil kira. Sama ada hutang kita sesama manusia dah settle atau belum. Ketahuilah antara punca rezeki tersekat, Allah susah nak makbulkan doa kita sebab diri kita masih ada amanah yang belum kita tunaikan, amanah yang belum kita settlekan kepada orang. Contoh kita ada hutang RM10K, kita tak ada usaha langsung nak ganti dan bayar balik hutang saudara yang telah kita pinjam tu. So jangan pelik kenapa rezeki anda tersekat, rezeki kita semua bocor sebab kita tak nak usaha untuk bayar hutang orang. Amanah ni, hutang ni adalah perkara yang akan Allah hisap nanti di hari akhirat. Dan merangkak-rangkaklah kita mencari orang yang kita telah berhutang dengannya untuk bayar hutang. Apa amalan kita untuk kita ringankan segala timbangan dosa kita yang terlampau banyak tu? Apa bekalan dan saham yang kita ada untuk meringankan dan untuk melepasi segala hukuman-hukuman Allah di hari akhirat nanti. So banyak-banyaklah kita muhasabah diri dan sentiasa upgrade ilmu. Okey, petang ni Solehah nak share testimoni beberapa orang pembaca FTR yang mana dia sangat sabar dalam setiap ujian yang Allah berikan. The power of sabar. Di mana seorang pembaca FTR ni dah 5 tahun belum ada rezeki dikurniakan anak. Tapi selepas dia baca FTR, dia apply Formula 53. Alhamdulillah, subhanallah. 5 tahun doktor cakap tak ada harapan untuk hamil. Subhanallah. Lepas dia apply tas dan formula dalam FTR, subhanallah, dia berjaya hamil. Itulah anak FTR, anak asbab FTR, asbab ilmu yang dia amalkan tanpa putus asa. Dia sabar, dia tak pernah menyalahkan Allah. Dia tak pernah nak marah-marah dekat orang sekeliling. Dia percaya rezeki dia akan Allah bagi tepat masanya. Subhanallah, memang dia dapat. Dia dapat dan selamat melahirkan anak yang sangat comel. 5 tahun punya penantian tu sangat berbaloi. Allah bayar dengan kurniaan cahaya mata yang sangat menyejukkan hati, qurratun a'yun. Itulah antara testimoni pembaca FTR. The power of sabar. Adakah kita sabar selama ni dalam setiap ujian dan setiap musibah serta setiap masalah yang Allah berikan sedikit kepada kita, cuma adakah kita sabar? Kemudian ada lagi pembaca FTR yang di mana doktor sahkan dia ada kanser stage 4. Maksudnya kanser peringkat
nombor 4. Peringkat yang sangat kritikal tu. Asbab formula tarik rezeki, asbab beramal dengan tas dalam FTR. Subhanallah, bila cek-cek balik, alhamdulillah, dia punya kanser, doktor kata dah tak ada. So, di mana ikhtiar kita, di mana tawakal kita, yang mana FTR banyak ajar kita, banyak ajar pembaca di luar sana, segala masalah, segala ujian, serahkan kepada Allah semula. Sebab Allah yang bagi ujian dekat manusia. Cara kita nak settlekan masalah tu adalah dengan kita serahkan kembali ujian yang Allah bagi tu dekat Allah. Di mana kita banyakkan amalan kita, banyakkan tas FTR kita marketing dengan Allah, insya-Allah. Allah tu maha kaya, Allah tu maha adil. Kesabaran yang tinggi akan membuahkan hasil. Trust the process. Inilah the power of sabar. Kalau kita tak sabar nak berjaya, kita tak sabar nak jadi orang kaya, kita tak sabar nak dapat sales kepuk-kepuk, kita tak akan berjaya. Sebabnya, kunci sebuah kejayaan tu bergantung di mana tahap ketinggian sabar seorang manusia itu untuk melalui segala proses-proses untuk berjaya. Okey? Seterusnya yang terakhir, macam mana the power of sabar ni, kita nak jadi manusia yang sabar. Latih diri kita selalu ucap terima kasih kepada Allah. Jadilah manusia yang sentiasa bersyukur, yang sentiasa reda dengan setiap ujian Allah. Seperti dalam firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa manusia yang bersyukur, aku akan tambah nikmat lagi dan lagi kepada dia. So, banyakkan bersyukur, banyakkan berterima kasih kepada Allah. Jangan menyalahkan Allah dalam setiap ujian. Sabar. Kalau ada masalah, sabar dan solat. Ambil wuduk, pergi bilik sembahyang. Bentang sejadah, insya-Allah kita buat solat taubat, solat hajat, solat istikharah. Minta petunjuk kepada Allah kepada setiap jalan penyelesaian. Bukannya dengan kita mengadu domba, bukannya kita terus membawang, mengumpat sana sini. Apa kata kita cari solusinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Serahkan setiap urusan kepada Ya Bari. Jangan lupa. Inilah yang manusia selalu lupa. Dia tak nak cari Allah dalam setiap masalah. Yang dia tahu dia cari manusia, mengadu itu ini, tak nak cari Allah. Itulah kesilapan terbesar. Di mana kalau setiap kali ada ujian dan masalah, musibah yang melanda kepada diri kita, first kali carilah Allah. Deal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang maha memberi ujian, maka Allah jugalah yang maha menyelesaikan segala ujian manusia. Okey? So dah sudahi sharing ilmu hari ni, perkongsian tentang the power of sabar. Sabarlah kita dalam mencapai kasih sayang Allah. Sabarlah kita dalam meraih kejayaan yang berpanjangan di akhirat nanti. Sabarlah kita merebut untuk masuk ke syurga terindah, road to jannah. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.